Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sambung Misbahul Munir sikit dulu sebelum masuk kifayah ni. Huraian yang keempat, muka surat 11, Jawi, Rumi 25. Masuk ni dulu tengok, 11 Jawi, Rumi 25. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan. Hukum-hukum ni keputusan lah. Sebab tu kita panggil hakim. Hakim menjatuhkan hukum. Keputusan, menjatuhkan keputusan, memberi keputusan. Hukum akal itu ialah keputusan yang memutus seseorang dengan akal fikiran. Yang jadi hakim tu akal. Akal yang akan menjatuhkan hukum. Tu. Jadi hakimnya adalah akal. Kita dah sebut sebelum ni hukum adat. Hukum adat, hakimnya adalah trial and error. Cuba, jadi. Maka itulah hakimnya. Iaitu buat macam ni, mesti jadi. Mesti itu, siapa kata mesti? Siapa jatuhkan hukum mesti jadi ni? Adat je lah. Cubaan, cuba dan jadi tadi tu. Macam tu juga hukum syarak. Hukum syarak, wajib ni, mesti buat macam ni. Tak boleh ini, boleh ini, tak boleh ini. Siapa yang hukumkan ni? Siapa yang bagi keputusan ni? Boleh tak boleh ni? Quran dengan hadis. Itu panggil syarak. Panggil hukum syarak. Jadi yang menjadi hakimnya adalah Quran hadis. Kalau hukum syarak. Kalau adat, hukum adat, yang menjadi hakim tu adalah pengulangan tadi berlaku. Ataupun pengalaman yang berlaku. Boleh kata gitu juga. Dia panggil hukum adat. Dan sebenarnya termasuk dalam hukum adat yang mujarrabat ni. Mujarrabat. Biasa dengar mujarrabat. Apa? Oh, tu doa. Bukan tu memang pun gambar tu. Itu kitab tu. Cuma mujarrabat tu apa benda? Itulah. Apa dia? Nak kata perubatan, tak macam perubatan. Yang kalau Melayu jadi mujarrabat jadi mujarrab. Tak ada bat Melayu kan, pelat. Mujarrab. Jadi buat makan ni mujarrab ni. Lama-lama makan ni mujarab. Melayu. Dia semuanya pelat. Mujarab ni mujarab. Mujarrabat.
Mujarrabat tu try and error lah tu. Tapi setengah orang dia tak terima. Pelik sungguh. Sains dia terima. Mujarrabat dia tak terima. Contohnya ambil air, baca dekat air. Wa iz istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi 'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah. Sampai situ je kot. Tak, dia ada sambung lagi sampai situ saja. Betul tiup kat air. Minum. Sebab apa bagi minum? Sebab ibu baru melahirkan, susu tak ada, kesian kat anak, bagi minum susu lembu. Dia nak susu orang, tak ada. Minum. Amal macam tu 2-3 hari, keluar susu. Buat kat orang lain pula, keluar susu. Buat kat orang lain juga, keluar susu. Buat kat orang lain lagi, buat kat orang lagi, buat lagi, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Boleh kata tak? Baca ayat ni kat air, tiup, mesti jadi ni. Boleh kata gitu? Boleh lah. Apa tu? Mujarrabat. Yang tu tak percaya lah. Ada orang tak percaya lah. Ada orang kata, ngagut, main tiup, main jual elio. Jual elio, penunggang agama. Macam-macam ni cakap. Tapi kalau ambil Panadol, beli Actifast, makan sihat. Makan 2 biji sihat. Makan 2 biji selama 2 hari sihat, demam. Itu makan, bila orang lain pula makan 2 biji selama 2 hari, hilang demam. Setelah dah cuba dalam 20-30 orang, dia kata, makan ubat ni elok ni. Percaya pula yang tu. Sebab ia ada kena-mengena dengan hukum akal, dengan kena-mengena dengan hukum adat lah ni. Percaya pula. Oh gitu. Bab mujarrabat tak percaya. Ada orang gitu. Amal ayat-ayat ni, insya-Allah lah murah rezeki. Ayat tu usaha lah. Apa pula? Mujarrabat lah. Kalau orang baca jadi tak dapat rezeki, tak kaya pun ada lah rezeki kalau dia baca ayat-ayat tertentu. Dah cuba banyak kali dan jadi, majoritinya jadi. Cuba dekat 100 orang, 80 orang jadi. Jadi tu maksud bukan kaya-kaya. Maksud ada lah rezeki dia. Dia pun kata baca ayat ni, insya-Allah murah rezeki. Tak jadi baca saja, usahalah. Ke situ pula. Tak boleh percaya, tak boleh terima. Tapi bab sains dia boleh terima. Pelik tak? Orang, manusia. Jadi hukum akal ni adalah akal yang buat keputusan. Akal yang buat keputusan. Yang memutus seseorang dengan akal fikiran. Yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikirkan tu. Dia fikir apa lah? Ingat tak? Siapa tahu satu cerita ni? Bukan cerita, yang berlaku. Ada seorang ustaz. Dia kata, dia baca kitab, adalah kitab, dia kata, pedang, adalah macam pedang Sayyidina Ali, pedang Sayyidina Umar, pedang Nabi gitu. Dia punya berat, tak kisahlah mana saya bukan ingat ambil, bukannya follow sangat pun. Cuma nak kata, dia punya berat 286 kilo. Ya boleh angguk standard angguk. Sungguh boleh angguk. 286 kilo. Berapa tahu tak 200 kilo? Pedang dia. Berat. Boleh ke? Masuk akal lah. Main kita tengok. Masuk akal ke? Oh, sekilo berat tak? Tapi kita tulis ni. Sekarang ni yang kata, masuk akal tak? Pedang dia 286 kilo. Yang tepat tak tahu ni cuma kita cerita balik dan fakta tu tak berapa tepat lah. Tak ingat lah fakta-fakta tu. 200 kilo. Lori apa kilo? Lori berapa kilo? Lori. Dua bumi beras lah. 200 kilo. Dua gut. Simen 50 kilo. Kalau 250 mana 5 beg. 5 beg pedang tu. Sekilo pun tak apa kan? Kan? Soalannya, mungkin kitab tu salah. Boleh jadi salah cetak, dia salah titik. Mungkin boleh jadi. Mungkin betul, boleh jadi juga. Bukan betul. Mungkin kitab tu tulis betul dah. Memang dia nak tulis 200. Mungkin juga dia nak tulis 200 gram kot. 200 gram logik sikit kot. Ke melampau ringan sangat. Habis tu nak tambah 2 kilo kot, 2 kilo.
Dua cuma hilang point. Hilang point kan. 2 kilo tapi hilang point. Patut 2.86 kilo jadi 286 kilo. Kan? Boleh jadi begitu. Boleh jadi memang kitab tu nak tulis 200 lah. Mungkin juga titik hilang titik. Itu kita tak nak peduli. Kita nak cerita tentang hukum akal. Kemudian bila tersebar kisah tu, cerita tu, ada orang kata tak masuk akal. Kita nak cerita hukum akal lah. Tu je. Hukum akal, hukum adat je. Kena ke situ. Kita bukan nak bincang sangat pun tentang cerita tu. Sebab tak tahu sebenarnya kitab tu salah ke. Tapi dalam kitab tu memang tulis gitu. Lepas tu ada orang kata, kita nak sampaikan kat orang, fikirlah sikit. Tak logik. Nak kena. Tak logik. Dia kata, tak logik. Maksud tak logik, tak masuk akal lah, tak logik kan? Tak masuk akal. Boleh ada pedang 286 kilo. Peradaan Nabi sekalipun. Macam mana nak cakap? Kena tak dia cakap macam tu? Tak kena juga. Tak masuk akal. Apa masuk akal lah? Nabi, kalau mudah kata, terbang naik ke langit ke-7, lagi tak masuk akal. Kalau nak kata tak masuk akal. Lebih masuk akal angkat pedang 286 kilo daripada terbang naik sampai langit ke-7. Tak pakai yang bulat tu. Boleh bernafas pula tu. Tak mati-mati. Dalam masa satu malam, berapa minit aja dia punya jarak masa tu. Malah setengah ulama' kata, pergi daripada Masjid Aqsa, Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik langit ke-7, macam-macam jadi, turun naik, turun balik, pergi ke Masjid Haram balik. Lepas tu, pegang balik tempat yang Nabi duduk sebelum bertolak, sebelum gerak, pegang balik. Panah lagi. Maknanya berapa minit? 5 minit, 10 minit gitu je lah kot. Kalau sejam mesti dah sejuk lah. Simen tu, bukan simen, mudah kita tanah tu lah. Mana ada simen dulu. Tempat duduk tu. Mana lagi logik? Kalau nak main logik, nak main masuk akal. Mana lagi masuk akal? Dia boleh pegang 286 kilo pedang ataupun yang Isra Mi'raj tadi. Mana lagi masuk akal? Lagi masuk akal pegang pedang tak? Kalau nak istilah dari segi, guna istilah masuk akal sebenarnya, memang masuk akal pun. Cuma dia kata tak logik. Tak tahulah, akhir sekali tak tahu apa keputusannya. Siapa tahu? Salah cetak ke? Apa? Tak tahu. Ke memang betul ke? Tak tahu. Kita pula bukan ahli sejarah, tak berminat sejarah ni. Tak tahu apa kesudahan cerita itu. Ada orang tahu kan? Ada orang tak tahu apa benda cerita ni. Tak ambil tahulah. Nak cerita ada orang sampai, kalau kita tengok komen-komen, dia kata apa benda mengarut, tak masuk akal. Tu tak ngaji hukum akal lah tu. Masuk akal, berat mana pun. Cuma menyalahi adat ataupun tak masuk adat, boleh. Tak masuk akal, tak masuk adat. Tak kena dengan adat. Tak kebiasaannya tak begitu. Tak apalah kalau kata gitu. Kalau menyalahi adat, mukjizat tu menyalahi adat. Tak pelik lah jadinya. Cuma bahasa yang dia guna tu tak masuk akal, tak logik, pembohong. Dia kata orang tu pembohong dan sebagainya. Salah lah tu. Salah cara tu. Sebenarnya masuk akal je. Asal tak masuk akal. Cuma biasanya kan dia kata biasanya tak ada orang boleh angkat simen sebeg pun 50 kilo pun tak larat nak angkat. Biasanya. Tapi kalau akal kita yang waras, okey je kalau nak angkat. Malah Nabi Isra Mi'raj lebih pada tu, belah bulan. Kalau nak kata main akal tu, lagi tak masuk akal belah bulan. Belah bulan lagi tak masuk akal. Kalau nak kata ianya masuk akal, sebenarnya masuk akal. Masuk akal. Cuma ayat-ayat yang tu perkara yang difikir. Jadi kalau kata akal memutus, okey je 286 kilo, okey je. Akal putus gitu, masuk akal, boleh je. Mukjizat Nabi kan kuat, contoh gitu. Sebab apa tahu yang dia kata itu? Sebab kalau dia belek, ada pedang-pedang sahabat yang dia tulis dalam gram, ada tulis dalam kilogram. Bukannya semua gram satu je kilogram. Tak, semua ada kilogram, ada gram, ada berat tak berat. Jadi dia kata mestilah betul. Gitulah. Yang sebenarnya tak tahulah macam mana cerita tu. Dan hukum akal itu 3 perkara, terbahagi pada 3, iaitu wajib pada akal. Kalau Melayu kata masuk akal lah. Masuk akal, wajib, mesti. Masuk akal, bukan masuk akal. Bukan masuk akal. Melayu bukan kata masuk akal.
Masuk akal ni harus, kan? Masuk Melayu, nak terjemah Melayu. Harus pada akal tu yang masuk akal, kan? Kan? Kalau wajib akal tu garanti, mesti. Tak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Itu maksud wajib pada akal. Akal memutuskan tak boleh tidak, mesti. Tapi kalau masuk akal adalah harus. Kalau Melayu lah. Masuk akal. Dia panggil harus. Mustahil pada akal, tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Wajib pada akal, mesti gitu. Tidak boleh tidak, mesti begitu. Kita tengok sikit 3 perkara ni, lepas tu kita ni. Dan pengenalan atau takrif wajib pada akal, definisi wajib pada akal tu cerita sikit macam mana? Iaitu barang, perkara yang difikirkan dengan akal. Bila kita fikir dengan akal, tentu sungguh. Mana tak payah try, tak payah tengok Quran, hadis, tak payah. Fikir pakai akal je. Mesti, tentu sungguh. Mesti sungguh, mesti macam itu. Tak boleh tidak macam itu. Okay? Dan maka akal kita menghukumkan mesti gitu. Kerana barang itu sungguh dirinya. Sungguh. Dia bagi contoh seperti ada Allah Ta'ala. Sebenarnya seperti ada Allah Ta'ala ni dah nazari dah. Dia terbagi kepada 2. Wajib akal daruri dengan wajib akal nazari ni sebenarnya. Tapi yang contoh dia ni, contoh nazari lah ni. Nazari ni yang susah sikit yang kena fikir. Daruri ni tak payah fikir. Jadi dia bagi contoh yang nazari terus. Tak apalah, kita ambil daruri lah, kita reka lah, kita reka contoh. Wajib akal, maksudnya mesti gitu, tak boleh tidak begitu, mesti macam tu. 2 biji limau lebih banyak daripada sebiji limau. Simple. 2 biji apple lebih banyak daripada sebiji apple. Mesti begitu. Mana boleh satu lagi banyak daripada 2? Kecuali loya buruk. Loya buruk boleh lah. Yang sebiji tu besar, yang 2 biji tu kecil. Tu loya buruk. Ni yang tak loya buruk. Yang loya buruk boleh lah. Ni yang betul-betul. Dah ada 3 biji. Air ni, air botol ada 3. Letak ni 2, ni 1. 2 lagi banyak pada 1. Tak boleh, tidak boleh. Tidak, mesti gitu. Iaitu 2 tu mesti banyak pada 1. Nak lagi yang dipanggil daruri, wajib akal daruri. Wajib akal yang tak payah fikir, terus setuju. Nah, kalau yang Allah tadi kena fikir. Kita ambil yang tak payah fikir dulu. Apa? Ibu melahirkan anak. Kena fikir tak? Ya ke? Tentang anak melahirkan ibu kot. Tak boleh. Tak boleh. Automatik. Ibu yang melahirkan anak. Ayah lagi tua daripada anak. Kena fikir tak? Wajib lah gitu. Bukan wajib. Mestilah. Mana boleh anak tu pada ayah. Itu cerita orang putih. The Back to the Future. Tak apa-apa. Merepek. Orang putih kerja nak lawan je hukum akal ni. Lepas tu dia buat apa? Phantom ni Islam. Buat macam superhero tu kan. Masuk kot dinding, keluar kot sana. Mana boleh? Jisim kan memenuhi ruang. Mana boleh? Pecah boleh kan? Dia akan buat yang menyalahi akal. Dia akan buat yang tak masuk akal, dia buat. Dan dia buat juga yang menyalahi adat. Betul, dia gabung. Jadi kita tak tahu mana satu menyalahi adat, mana satu menyalahi akal. Macam terbang bukan menyalahi akal, menyalahi adat, tapi dia campur dengan masuk dalam dinding. Mana boleh masuk dalam dinding? Kan tu jirim. Kan itu jisim. Bila ada jisim, mana boleh? Tak boleh. Kalau nak, dia memenuhi ruang. Kita dah bahas, jirim tu memenuhi ruang. Kita kena tolak dia, pergi sini baru boleh. Tapi dia gabung. Akhir sekali kita tak tahu dah mana hukum akal, hukum adat. Tu yang kebanyakan berlaku. Istilah dia panggil phantom. Istilah dia panggil superhero yang dia buat. Memang cerita tu seronok, tapi dalam masa yang sama sedikit hilang hukum akal, hukum adat kita. Kita tak tahu mana dah. Tak logik Nabi nak keluar air kat celah-celah jari Nabi, tak logik. Dia dah mula main tak logik. Dia tak tahu dah mana satu hukum adat, hukum akal. Sebab superhero tadi. Terbang okey. Terbang dia terima akal. Tapi ada yang tak terima. Mati hidup balik. Dia mati hidup balik. Itu adat. Maksudnya adatnya mati tak hidup-hidup. Dan sebagainya lah. Jadi ibu melahirkan anak. Ayah lebih lagi tua daripada anak. Itu dia panggil mesti. Tak boleh tidak. Mesti gitu. Akal kita menghukumkan
Ataupun akal kita kata wajib mesti begitu. Ayah lagi tua pada anak. Tak boleh anak lagi tua pada ayah. Ibu melahirkan anak. Tak boleh anak melahirkan ibu. Itu wajib akal daruri dia panggil. Wajib akal yang tak payah fikir. Ini yang fikir. Kita baca yang fikir payah sikit lah. Tapi kita dah faham yang tadi tu, dah fardu ain dah tu. Seperti ada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ni kita boleh tukar ada Tuhan. Boleh juga. Sebab ada Allah Ta'ala tu dah step yang kedua. Step pertama kena kata ada Tuhan dulu. Kemudian lepas dah step kedua, Tuhan tu adalah Allah. Tu step kedua. Tapi sebelum nak kata Allah tu Tuhan, kena mengaku dulu ada Tuhan. Sebab etis dia kata tak ada Tuhan. Dahri. Golongan yang kata tak ada Tuhan. Bila golongan yang kata tak ada Tuhan, automatiklah Allah tu tak ada cerita dah lah. Dah Tuhan pun tak ada. Jadi kita boleh tukar seperti adanya Tuhan. Boleh juga. Lagi senang faham daripada seperti adanya Allah tu double, dua lapis tu. Dua lapis. Sebab kalau kita cakap dengan orang kafir, kita tak boleh cakap adanya Allah dulu. Kita kena cakap adanya Tuhan dulu. Lepas tu baru kita kata, oh kau dah setuju ada Tuhan? Ya, ada setuju. Baru kita cerita Tuhan yang mana. Okay? Jadi, seperti adanya Allah Ta'ala, adanya Tuhan. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, mungkin Allah ni dengan maksud Tuhan. Bukan maksud Allah tu Allah. Sebab orang Arab tu, ada dia orang kafir ke apa, dia tetap kata Tuhan tu Allah. Sedangkan maksud Allah dia tu bukan Allah lah. Maksudnya Tuhan. Jadi maknanya Allah ni ada orang guna dulu. Ada. Orang belah-belah Arab ni dia akan guna. Sebab tu kita dekat Malaysia, bila nak terjemahkan apa, orang Kristian nak guna Allah, kita tak bagi. Sedangkan Allah tu digunakan dekat Mesir apa untuk orang-orang Kristian, orang Nasrani. Dia guna. Kita tak nak bagi. Sebab bahasa kita lain. Kita tak nak bagi. Sebab bila kita sebut Allah, dia khusus dah. Habis dia orang guna, orang Nasrani pula, itu lain. Itu dia orang lain. Sebab tu dia kena tengok tempat. Sebab tu kalau boleh, jangan pertahankan kalimah Allah. Macam orang nak pakai nama Kaabah. Orang kafir nak pakai nama Kaabah, pertahankan. Bukan orang kafir, orang Islam nak pakai nama Kaabah pun pertahankan. Dia nak buat satu tempat nama Kaabah. Tak bagi. Nama Allah, Imam, Bilal, pertahankan. Kita punya tu. Masjid, kita punya tu. Jangan orang kafir nak buat rumah semayang dia nak kata nama masjid juga. Tak boleh, pertahankan istilah tu. Sebab kita punya. Kerana dia boleh memang dia boleh mengganggu anak cucu kita. Kalau bukan kita pun. Jadi Tuhan tu ada. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus, akal kita buat satu keputusan dengan akal ni, akan sesungguhnya ada Tuhan. Kerana ada Allah Ta'ala. Maksud ada Allah Ta'ala, ada Tuhan. Ada Tuhan tu pula sungguh ada. Tak boleh tak ada. Dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal, dia bagi contoh sendiri. Macam kita kata masuk masjid tadi, dekat depan tu ada tai lembu. Kat depan tangga. Mesti ada lembu. Cuma tak nampak je mana satu. Tapi mesti ada lembu. Mana lembu? Tapi mesti ada lembu. Ke perlu buat mesyuarat? JK Salahuddin bakat mesyuarat. Ada tai lembu kat depan. Mari kita fikir. Dan ada lembu ke tak ada lembu? Mesti ada tuan tai. Lembu lah. Sama ada lembu berak kat situ, dia datang, lepas tu dia belah. Ataupun orang ambil tai lembu kat mana-mana, letak kat sini, tapi tetap ada tuan lembu, iaitu tai lembu. Kalau tai pun macam tu, takkan alam ni, kan? Tu dia kena fikir sikit, Nazari. Takkan alam ni tiba-tiba ada punyalah cantik, lembu tu dah lah busuk, tak cantik. Pun ada tuan, takkan alam ni yang ada siang, ada malam, ada macam-macam, nikmat macam-macam, tiba-tiba tak ada owner, tak ada tuan. Ataupun tak ada Allah. Tapi yang tepatnya tak ada Tuhan. Takkanlah. Tu akal kita memutuskan bahawasanya mesti ada Tuhan. Itu panggil wajib akal. Tak payah try and error, payah. Cuba. Adat. Tak payah. Tak payah tengok Quran. Tak payah. Pun boleh tahu juga. Tanpa tengok Quran pun boleh tahu juga bahawasanya adanya Tuhan. Cuma nak tahu Tuhan tu nama apa ganda-ganda, baru ada pakai Quran. Cuma nak kata semata-mata ada Tuhan, ataupun kita tak pakai perkataan Tuhan, kita pakai perkataan owner. Ada owner ataupun ada tuan, Tuan. Boleh tak? Mesti ada tuan. Cuma mungkin tuan tu besar macam patung kot. Dia salah ke situ. Tapi dia dah bagi tahu hati dia, akal dia kata mesti ada tuan. Cuma dia salah tuan. Dia salah letak ni tuan aku. Tu bukan tuan. Macam mana? Ada yang kata begitu, ada yang kata begini. Jadi akal yang waras
Mesti kata ada Tuhan. Jadi tu dia kata, wajib pada akal ada Tuhan. Tuhan pada alam. Wajib pada akal. Masuk hutan. Tengok ada umat bangsal. Masuk hutan tengok ada bangsal. Bangsal tu ada tangga, 3 anak tangga. Kemudian ada dinding, ada lantai, mungkin buruk lah, mungkin dah reput ke, tapi ada daun nipah, dia buat atap. Lepas tu ada nampak macam kena ikat dengan tali dekat alang-alang mana ke diikat tali. Lepas tu ada macam kain, macam guni. Adalah tutup-tutup. Mesti kita kata ada owner, mesti ada orang buat. Ke kita kata mungkin tak ada orang buat, mungkin ada orang buat. Tapi boleh jadi tak ada orang buat. Boleh tak kata gitu? Habis macam mana? Nampak? Akal kita tak boleh terima. Mestilah ada orang buat. Sebab siapa yang pilih 3 anak tangga? Mesti ada orang yang pilih. Orang tu maksud mesti ada sesuatu, mesti ada yang pilih. Sebab apa 3 anak tangga? Kenapa tak buat 2? Kenapa tak buat 1? Kenapa tak langsung tak ada tangga? Lompat terus naik. Kenapa tak 5, 6, 7, 10? Kenapa 3? Mesti ada yang nak ianya jadi itu. Ada orang tu yang nak. Atau ada yang nak jadi. Istilah kita panggil iradah. Mesti ada kehendak yang nak itu 3. Kenapa dinding buat daripada buluh? Kenapa tak daripada pokok, kenapa daun nipah, kenapa tak daun getah? Pemilihan tu siapa? Mesti ada orang pilih. Akal kita tak boleh kata. Seperti kita pun kata mana? Kawan kita kata apa? Jadi sendiri. Kita kata inilah kali tak akhir kawan dengan kau. Kau ni tak betul lah otak. Jadi sendiri macam mana? Buluh tu terbang. Tergolek-golek. Pecah 2. Melekat. Melekat jadi dinding. Lepas tu tangga pop. Mu tak betul mu ni. Tak center otak. Tak ada otak ataupun otak tak segar. Mana itulah. Tak faham hukum akal macam orang tak ada akal. Okay, satu. Nazari dia susah sikit nak ni. Yang senangnya yang ni yang daruri. Terpaksa faham. Darurat. Terpaksa faham tu dengan darurat. Maksudnya bukan macam tentang Tuhan tadi, kalau orang tak faham pun boleh jadi. Sebab tu nazar, memerhati, merenung. Tapi terpaksa faham dengan darurat. Iaitu wajib akal, terpaksa, iaitu mak lagi tua daripada anak. Terpaksa faham. Terpaksa terima. Tak payah fikir. Dan pengenalan dan ta'rif mustahil pada akal pula. Mustahil pada akal. Yang tadi wajib, mustahil. Lawan dia lah. Ialah barang perkara yang difikirkan dengan akal tentu tidak. Ini terbalik je lah lawan dia. Senang je. Kerana barang perkara yang kita fikir itu tidak seperti seperti perkara yang kita fikir itu tidak. Fikir itu tidak. Tidak. Tak mesti. Maksudnya mustahil je lah. Lawan daripada wajib tadi. Wajib akal tadi. Lawan aja. Seperti tiada Allah Ta'ala. Ini kan nazari juga. Kena nazar, kena renung. Habis yang tak perlu renung macam mana? 1 biji limau lebih banyak daripada 2 biji. Tak payah renung. Mengarut. Mustahil. Senang. Tak payah renung. Ayah lebih muda daripada anak. Ayah lebih muda daripada anak. Tak payah renung. Mustahil. Mustahil apa? Mustahil akal. Mustahil. Senang aja. Mustahil akal. Yang nazar pula. Yang nazar macam mana? Yang perlu dipikirkan. Seperti tiada Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukum. Kita tu maksud akal kita hukum. Atau kita memutus. Akal kita memutuskan. Akal kita menjatuhkan hukuman. Dengan tidak. Tidak maksudnya tak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada Tuhan tadi tu. Tak mungkin. Tidak ada Allah. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Tak mungkin lah. Tak ada Tuhan. Dan umpamanya daripada segala mustahil pada akal. Payah mana? Dia suruh fikir. Tak mungkin satu-satu tu ada. Tapi tak ada tuannya. Tak ada ownernya. Tak mungkin. Tak mungkin
Ada orang tinggi macam ni, ada orang tinggi macam rendah sikit, ada rendah, ada orang gemuk kuku, ada orang lelaki, ada orang perempuan. Tak mungkin kalau tak ada yang tentukan. Kau perempuan, kau lelaki, tak mungkin. Mesti ada yang tentukan. Tak mungkin, tak ada orang yang tentukan. Sebab apa? Benda yang simple pun tak mungkin. Kalau tak ada orang yang tentukan. Mesti ada orang tentukan. Benda yang simple. Kenapa sliding door ni ada dua apa dia panggil? Dua apa dia panggil? Dua ni. Dua daun. Kenapa ada dua daun? Sedangkan kita tengok masjid lain ada 3 daun. Ada 4 daun. Mesti ada orang tentukan dua. Mungkin yang tentukan tu AJK. Saya nak buat pintu ni. Buat macam mana? Kau buat je, janji elok. Ada? Maknanya siapa yang tentukan? Yang tentukan tuan yang buat apa kedai tu lah. Ataupun AJK tentukan, saya nak 2, saya tak nak 3. Dia tentukan. Tapi mesti ada orang tentukan. Kalau sesimpel itu ada orang yang tentukan, takkan tak ada orang tentukan alam ni. Tentukan bila siang, bila malam, gitu gini, macam-macam yang duk jadi. Tu kena fikir renung. Maka ada yang tentukan yang kita panggil Tuhan. Bila kita baca Quran, rupanya Tuhan tu namanya Allah. Pada tu lah. Best, senang je. Yang ketiga, harus. Ini kan masuk akal ni. Harus pada akal. Dan pengenalan atau ta'arif harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal. Bila kita fikir akal kita sebagai hakim, kita fikir pakai akal je. Terima sungguhnya dan tidaknya. Kalau macam ni pun okey, macam ni pun okey. Dua-dua. Jadi dia duduk tengah-tengah lah. Kalau macam ni pun okey, macam ni pun okey. Tak kisah. Kalau macam tengok baca contoh dia. Dua-dua boleh. Harus, betul harus. Boleh. Akal boleh terima. Macam ni pun akal boleh terima. Lahir-lahir orang tu lelaki. Akal boleh terima lelaki. Boleh. Lahir-lahir dia tu perempuan. Akal boleh terima perempuan. Boleh. Macam tu lah. Dua-dua boleh. Dua-dua okey. Sedangkan yang wajib akal tadi mesti macam tu. Tak boleh tidak. Yang mustahil mesti tidak. Tak mungkin ya. Yang harus okey. Mana-mana. Boleh okey je. Okey. Kucing bertanduk. Boleh tak? Mustahil, akal boleh terima? Boleh. Tapi kalau kita kata, kalau pepatah Melayu apa? Sehingga kucing bertanduk, maknanya takkan berlaku kan? Salah lah kat situ. Kucing bertanduk tu maksud tak mungkin akan berlaku kan? Itu kan maksudnya. Kau tunggulah sampai kucing bertanduk pun. Maka tak akan berlaku. Adat. Kalau maksud adat, memang kucing bertanduk tu mustahil adat. Mustahil. Sebab apa? Mustahil adat. Tak pernah tengok pun, tak ada pun. Kalau dia punya telinga tu nampak macam tanduk, ya. Tapi kalau tanduk betul tak ada. Mana mustahil. Mustahil adat. Kita ceritanya, adakah bila kita kata gitu tu, kau tunggulah, kau buatlah. Takkan dapat punya. Sampai kucing bertanduk sekalipun. Dengan maksudnya tak masuk akal. Itu maksud kita. Bukan adat. Gitulah. Tapi masih lagi boleh perinci lah. Tengoklah apa maksud kan. Maknanya harus pada akal. Harus pada akal. Satu lagi. Yang mustahil adat. Mustahil adat. Adatnya tak biasa tak jadi. Adatnya tak mungkin jadi. Adat tak mungkin jadi. Dia adalah harus akal. Adatnya memang jadi, mesti jadi, wajib adat sama juga harus akal. Mustahil adat harus akal juga. Tak faham ini habis lah. Tak boleh lepas pada ni payah nak faham. Mustahil adat tu harus akal. Wajib adat harus akal juga. Jadi apa yang mustahil adat? Mustahil adat pancung kepala tergolek mati. Ya, wajib adat mati kan. Mustahil hidup sebab kepala tak ada, macam mana hidup kan. Tapi sebab dia oleh kerana mustahil adat, orang yang kepala dah tak ada boleh hidup, maka dia harus pada akal. Apa yang mustahil adat semua harus akal. Apa yang wajib adat lagi-lagilah harus pada akal. Lagi-lagilah sebab kita dah alami. Yang mustahil ni pun harus pada akal. Apa saja mustahil adat harus pada akal. Sebab tu semua mukjizat yang berlaku adalah mustahil adat. Sebab tu dia kata, apakah takrif definisi mukjizat? Perkara yang mencari adat. Apal bukan main.
Tapi bila kata, tak masuk akal. Tadi kau cakap mencari adat. Maksud tak masuk adat lah. Bukan tak masuk akal. Kita sebut tu. Jadi, Melayu punya bahasa, tak masuk akal tu, adalah sebenarnya bukan tak masuk akal, adalah tak masuk, tak, adat ni biasa tak jadi. Itu maksud Melayu. Jadi, kalau kita dengar orang cakap, jangan kita nak tunjuk pandai pula. Sebab memang boleh pun bantai dia, memang kena lah kalau bantai dia. Tapi, kadang-kadang kita kena faham maksud yang dia nak tu. Jadi taklah kita ni kerja macam nampak macam orang menyampah je. Dia betul tapi aku tak puas hati. Tapi dia betul tapi tak puas hati. Kita tak mau gitu. Ada. Dia betul tapi kita tak boleh terima. Sebab macam tadi ya. Aku bukan maksud tu. Tapi betul dia cakap. Tak boleh terima tapi betul. Kita nak orang boleh terima dan perkara tu betul. Sebab apa dia tak boleh terima? Sebab dia bukan maksud tu tapi dia cakap lain, dia maksud lain. Okey, dan tidak, kerana barang itu terima sungguhnya dan tidaknya. Nak jadi pun boleh, tak jadi pun boleh perkara itu. Boleh, akal boleh terima. Termasuk juga ya perkara yang mustahil adat. Seperti makhluk ini. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk, maka dapat kita memutuskan dan menghukum, akal kita menghukum dengan terima ada dan tiada. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Kita termasuk manusia, makhluk ni. Ada pun boleh. Logik ada. Masuk akal. Tak ada, masuk akal juga. Macam tu je lah. Ya? Atau terima sungguh. Dan terima pula tidaknya. Nampak? Dia ada bezakan ada dengan sungguh tu. Ni kita dah ulang banyak kali rasa tak? Ke kelas lain ni? Dah lupa dah. Tengok dia kata kat sini. Maka dapat kita memutuskan, akal kita memutuskan dan menghukum dengan terima ada dan tiada. Boleh terima ianya ada dan boleh terima ianya tiada. Satu yang kita dah faham tu. Satu lagi, atau terima sungguh dan terima pula tidaknya. Sungguh? Apa? Yang ada yang tu lah, yang petak-petak tu. Petak segi empat tempat ni sungguh. Tapi buku ni ada. Kan dah banyak kali dah ulang kan. Merah ni ada. Koyak-koyak. Nak koyak sayang. Koyak krek. Koyak apa? Koyak ni ada ke sungguh? Koyak. Takkan tak hadam lagi yang tu. Senang kan tu. Oh, jang buat ni. Putih ni ada ke sungguh? Dia macam ni, ada lagi sungguh. Tapi tak payahlah sebut sungguh. Sebut ada lah. Bila sebut ada ni lagi sungguh. Ada mesti sungguh. Tapi sungguh tak semestinya ada. Boleh? Kan? Jadi bulat apa? Putih ni ada kan? Ada. Putih? Putih ada. Bulat? Bulat tak ada. Kan? Bulat sungguh tak? Sungguh. Sungguh ni tidak boleh dinafikan. Tu sungguh. Ada lah, ada. Ada ni dapat dicerap dengan panca indera. Dapat dicerap lah dengan panca indera. Dapat cerap tak putih? Tu putih? Mana putih? Tu ada. Tapi jenis menumpang. Tudung botol ada. Ada. Mana dia jenis ada. Bila sebut ada, dia sungguh sekali. Sungguh. Tapi kalau bulat mana ada? Mana ada bulat? Tapi tidak boleh dinafikan ianya bulat. Sebab tu dia bagi dua-dua. Tu cantik, dia bagi dua-dua. Dia bagi dua-dua. Cantik lah. Dia bagi ada, satu lagi sungguh. Jadi maknanya harus pada sungguh. Maknanya kalau pecah ada pecah. Pecah tak ada. Tapi sungguh. Bergolek. Buah kelapa bergolek. Bergolek tak ada. Tak ada. Tapi sungguh tak? Kalau dia bergolek, sungguh lah. Basah. Basah ada basah. Tak ada. Tapi sungguh tak? Apa yang ada? Ambil ni. Dah kena air ni. Basah. Tidak dapat dinafikan basah. Okey. Ada tak basah itu? Tak ada. Apa yang ada? Air. Air telah berjeruk. Itu ada lah. Basah mana ada? Mana ada kalau ada basah? Tunjukkan mana basah. Ni. Baju. Ni berjeruk. Berjeruk ada tak? Berjeruk. Berjeruk pun tak ada. Berjeruk mana ada? Tapi dapat dinafikan kan? Kalau dia kena berjeruk sungguh lah. Tak dapat dinafikan. Sungguh. Dia bezakan. Cantik sangat dia bezakan. Ada dan sungguh dua perkara yang berbeza. Nanti kita masuk sifat
Sifat salbiah, baqa, kekal. Ambil esa lah. Wahdaniyah. Allah itu esa, tunggal. Esa lah. Tunggal. Tunggal ada? Tunggal. Mana ada? Tunggal tak ada. Tapi sungguh tak? Sungguhlah Allah tunggal. Tak kata Allah tak tunggal. Syirik, kafir. Baqa, kekal. Ada tak kekal? Kekal mana ada? Lepas tu kena faham yang ni dulu. Lepas tu nanti kita masuk, faham semua. Tak faham yang ni, masuk nanti. Macam hari tu ada satu kat satu tempat. Kat kawan tanya. Masuk bab tauhid. Bila kita sebut ulang-ulang, akhir sekali, dia salah faham. Macam mana tak tahu. Dia pergi cakap kat orang lain. Dia kata, ustaz ni kata, Allah tak wujud. Aku berbuih mulut cakap. Allah itu wujud. Kalau kata Allah tak wujud, kafir. Mesti akan cakap macam tu. Ayat tu memang tak akan lepas. Tapi wujud ada tak? Wujud. Wujud ada wujud. Kita, okey, tak payah Allah lah. Kita ni wujud tak? Kita wujud lah. Kita ada. Ada tu ada tak? Mana ada? Ada tu tak ada. Tu dia dengar. Aku dia cakap dengan Allah. Nasib baiklah dia cakap ustaz tu pun. Pak, fikir balik kejap. Mu salah faham. Nasib baik dia kata gitu. Kau tidak jadi fitnah. Dia dengar yang itu je. Yang kita syarah sejam tu tak mau dengar. Dia dengar yang itu je. Allah tu memanglah ada. Tapi ada tu ada tak? Wujud tu ada tak? Wujud. Mana ada wujud? Betul kata Allah tak wujud. Sudah. Yang kita nak ngaji ni apa benda? Allah, hai. Orang ni. Jadi ada tu, tapi ada sebenarnya khilaf. Ada tu khilaf. Setengah ulama kata ada tu tak ada lah. Ada tu tak ada. Setengah ulama kata ada tu di antara ada dan tak ada. Khilaf. Tapi kalau salbiah, qidam baqa mukhalafatul hadis qiyamu binasi wahdaniyah, memang tak ada sebab dia salbiah. Memang tak ada. Tapi kalau qudrah ada tak? Qudrah iradah ilmu hayat sama bahasa kalam. Ada. Dan sungguh lah bila sebut ada automatik sungguh. Jadi apa beza salbiah dengan ma'ani? Ma'ani ada lagi sungguh. Salbiah sungguh aja tapi tak ada sifat salbiah tu. Ini kena ulang-ulang. Tapi nak faham yang itu, tak faham tu tak apa. Nak faham tu kena faham ni dulu tu. Tengok tu dia bezakan tu. Dapat kita memutuskan dan menghukum dengan terima ada dan tiada. Ada pun terima, tak ada pun terima. Faham lah? Contohnya air ni. Ada pun terima, tak ada pun terima. Kita boleh terima botol air ni. Okay? Atau terima sungguh dan kita boleh terima juga tudung botol air ni bulat, sungguh lah tu. Dan boleh juga kita terima tiba-tiba tudung air petak, boleh terima? Tak bulat, boleh terima, tu maksud dia. Kenapa dia kata tu? Tudung ada lah, bukan tudung yang bulat tu. Sebab tu dia kata sungguh. Tu cantik tu. Tapi kalau orang baca dia kata ada sungguh sekali lah tu. Sebenarnya tidak, tu beza dia. Atau terima sungguh. Dan terima pula tidak. Boleh je terima. Itulah dinamakan harus pada akal. Jadi harus pada akal, tudung ni boleh bulat, boleh petak, tiga segi, apa bentuk, hexagon, apa semua boleh bentuk. No problem, boleh terima dari segi bentuk. Kita tak boleh kata ada, kita kata sungguh lah. Dan boleh terima juga botol air ni ada satu, ada dua, ada. Tak ada pun boleh terima juga botol air ni. Ada pun boleh terima juga. Kalau Allah buat ada, Allah tak buat tak ada. Gitu. Allah adakan kita ni, maka boleh, maka adalah kita. Kalau Allah tak nak adakan kita pun boleh, maka tak adalah kita. Boleh terima dua-dua, harus. Dan bila Allah adakan, dia ada pula kulit putih. Putih tu ada juga sebab dapat cerap dengan panca indera. Maka boleh hitam, boleh juga. Tapi Allah jadikan kurus. Itu bukan ada dah kurus tu sungguh dah. Kurus boleh tak? Gemuk boleh juga. Gemuk mana ada? Kurus pun mana ada? Tinggi mana ada? Rendah mananya ada? Mana ada? Sebab tu sungguh. Tapi sungguh, boleh tak Allah buat tinggi? Boleh. Allah boleh Allah rendah. Jadi kita lihat, boleh tak Allah buat adanya tinggi? Tak kenalah kita cakap gitu. Walaupun kalau Melayu cakap boleh je. Cuma dari segi tu tak kenalah. Allah boleh tak Allah buat ada tinggi? Mana boleh? Mana boleh kata gitu? Sebab tinggi tu sungguh. Itu lain pula. Itu nanti masuk bab lain. Itu masuk bab takluk. Tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, bila sebut kuasa, kudrah. Kita wujud tak masuk lagi, nak cerita kudrah dah. Bila sebut kuasa, Allah tak kuasa nak buat. Bila kita sebut Allah tak kuasa nak buat, bila sebut kuasa, apa kalau sifat 20, apa dia punya sifat tu? Kita bincang kat situ. Bila sebut
buat ta'alluq taksir, ijad dan idam, mengada dan mentiadakan, itu qudrah. Jadi bincang kat situ nanti adalah dia ada ta'alluq. Ta'alluq tu fardu kifayah. Sebab soalan tu pun fardu kifayah. Soalan tadi. Kalau kata Allah tak boleh nak buat, okey. Bila sebut buat, qudrah tu kuat, kekuatan, kekuasaan. Ring. Kalau manusia ring dia panggil. Jadi buat, bila kata Allah buat, dia ada ta'alluq dia. Ta'alluq dia apa? Perkara yang harus mungkinat. Tu istilah-istilah tak masuk lagi, memanglah mungkinat. Perkara yang mustahil bukan ta'alluq qudrah. Tu jawapannya. Tapi nak faham tu, tunggulah masuk entah mana tak tahu Islam mana. Panjang lagi lah. Bukan ta'alluq dia. Macam kita kata, saya biasa bagi contoh macam ni. Meja ni tak bagus. Meja ni tak kuat. Okay? Tak kuat. Tak kukuh. Sebab dia tak boleh bercakap. Tak kena ta'alluq dia panggil. Macam tu lah kalau kita kata Allah tak boleh buat gini. Yang mana meja ni bercakap dah mustahil. Jadi kita letak ta'alluq tu mustahil. Tak boleh. Meja ni tak kuat ni sebab dia buat daripada kayu getah. Baru kena ta'alluq dia. Baru kena ta'alluq dia. Sebenarnya mana boleh sebab kata Allah lemah. Allah tak kuat. Allah tak mampu lah buat. Soalan tu Nabi Idris buat macam mana tau? Setan dah tanya lama dah. Setan tanya masa zaman Nabi Idris. Nabi Idris tengah menjahit. Setan tanya apa? Tuhanmu Allah. Boleh buat apa saja? Boleh buat kuat. Maksudnya berkuasa. Ya. Dia boleh tak masuk bumi ni dalam telur? Ada setengah riwayat bumi dalam apa? Ada apa? Ada buah-buah yang besar-besar tu lah. Apa nama tu? Allah dulu selalu makan, sekarang tak makan dah. Apa dia panggil? Yang masak dengan pasir tu. Apa panggil? Buah? Berangan. Okey. Boleh tak Allah masuk bumi dalam buah berangan? Poin dia, bumi besar masuk kecil. Apa hukum akal kita menghukum bumi besar masuk kecil? Apa hukum dia? Mustahil. Jadi, bila mustahil bukan ta'alluq qudrah. Tak boleh kata Allah lemah kerana tak boleh buat masuk. Sebab ini mustahil. Nabi Idris bila tanya, Nabi dia kata apa? Mari sini. Aku nak jawab. Dekat sikit, bisik lah benda-benda RAM macam ni, kena dekat sikit. Mari dekat. Dia ambil jarum, cocok mata. Tu jawapannya. Kalau orang tanya gitu, penampar je jawapannya. Sebab dia mana boleh? Bukan ta'alluq dia. Bukan ta'alluq. Itu pun nanti tunggu masuk bab tu nanti. Tu dah masuk fardu kifayah dah tu. Berhenti kat sini. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu apabila kata wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang yang tentu sungguh. Mesti. Dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak. Tak mungkin. Dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima kedua-duanya. Ada okey, macam ni okey, semua okey. Yakni terima sungguh dan terima tidak. Tengok ni. Macam nak berhenti kat mana ni? Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu. Nanti berhenti sini . Kau apa dah? Nak masuk kifayah. Dia jadi macam baru masuk gear 3 gitu tak? Itu lah. Macam mana kalau tidak? Habis sini. Jadi kata kifayah bila nak start? Kau sebelah. Dia jadi macam tak, tergantung. Masuk kifayah pun baru gear 3. Tak tergantung tak dah. Cuma tak puas. Macam mana tu? Ni kalau habis ni tak ada kifayah dah. Tu lah, dia jadi memang macam tu. Entahlah. Dulu kalau kifayah tu rasa macam nak jeluak lah. Nak mutar macam-macam masuk. Yang ini rasa macam sakok. Ni rasa macam sebu-sebu gitu. Tak tahu nak berhenti ke tak. Tapi tak boleh lah kifayah. Tak berhentilah masuk kifayah. Macam mana? Takkan tak payah kifayah. Kalau tak payah kifayah, kena cakap awal-awal. Kifayah saja. Okey lah. Kita dah cabut dua-dua. Kena dua-dua. Lepas ni tengok lah. Bincang balik lah. Okay. Dan nyata pula pada hurai hukum akal itu. Bahawa mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah. Baik, satu tangga.